Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Huzaifah Darwis akan membentangkan penapisan dan kebebasan bersuara serta hiburan hedonistik. Penapisan dan kebebasan bersuara. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang majmuk dari segi agama, kaum dan budaya. Contohnya daripada aspek agama, negara kita mempunyai agama Islam, Kristian, Hindu dan lain-lain. Manakala daripada aspek kaum pula terdapat kaum Melayu, India, Cina, Kadazan dan lain-lain. Oleh kerana terdapat kepelbagaian dalam negara kita, maka wujudnya hak dalam kebebasan bersuara. Menurut Hamad 2013, kebebasan bersuara ialah seseorang individu bebas menyatakan apa yang ingin disampaikan tanpa sebarang penapisan. Setiap masyarakat berhak untuk bersuara tidak kira bangsa, kaum ataupun agama. Pandangan seseorang dalam kalangan kita boleh disampaikan melalui saluran seperti lisan, slogan ataupun lukisan. Menurut Muhammad 2001, sebuah sistem politik Islam mempunyai suatu ciri yang mendorong ke arah pembinaan konsep kerajaan terpimpin, iaitu cantuman kedaulatan milik Allah dan matlamat insan sebagai khalifah. Beliau menyatakan di dalam artikel bahawa kebebasan mempunyai hak seperti: pertama, kebebasan memilih kuasa pemerintahan; kedua, bebas memberi pandangan dan suara kepada pemimpin selaras dengan asas syura; ketiga, bebas memberi kritikan kepada kerajaan selaras dengan adab Islam untuk kebaikan semua; keempat, bebas membuat aduan jika terdapat sebarang ketidakadilan berlaku ke atas diri; dan yang kelima, bebas untuk tidak mematuhi arahan jika berlanggar dengan peraturan dan perundangan. Keenam, ruang kebebasan untuk khalifah memimpin negara. Dapat disimpulkan bahawa hak yang disebut adalah interaksi antara rakyat dengan pemimpin negara mereka. Maka dengan ini wujudlah kerajaan rakyat. Pemimpin dan rakyat mempunyai persefahaman antara satu sama lain. Menurut Saiman 2019, melalui perspektif Barat, kebebasan bersuara berasaskan matlamat view of life without God-centric, yang bermaksud sudut pandangan kehidupan tanpa paksi ketuhanan. Oleh itu, apapun jenis kebebasan, termasuklah kebebasan bersuara, adalah hak yang mutlak, tanpa perlu fikir pahala dan dosa. Manusia tidak terikat langsung dengan pandangan daripada agama. Perspektif ini memperjuangkan agenda kebebasan yang memenuhi tiga jenis tuntutan individualism, iaitu: pertama, melupuskan nilai akidah dan unsur kerohanian jiwa sehingga tiada pertimbangan antara pahala dan dosa; kedua, memperjuangkan hak manusia secara mutlak tanpa mempedulikan peraturan-peraturan agama; ketiga, hanya memikirkan kepuasan diri sendiri tanpa mengambil kira pencabulan ke atas prinsip dan konsep hak secara keseluruhan. Tiga agenda ini boleh memberi impak yang negatif kepada manusia, malah juga kepada negara. Kesimpulannya, setiap masyarakat mempunyai hak bersuara, tetapi ada cara dan adab. Apabila ingin bersuara, hendaklah berfikir dengan terbuka dan tidak mengikut rasa hati. Apabila impak kebebasan bersuara tidak diambil peduli, maka tercetusnya pergaduhan antara masyarakat, terutamanya di negara kita yang majmuk ini. Sudah tentulah setiap daripada kita tidak mahu lagi peristiwa 13 Mei berlaku sekali lagi. Hiburan hedonistik. Menurut Dr. Siddiq Baba 2006, hedonistik adalah satu cara hidup ataupun rutin seharian yang hanya berlandaskan kepada nafsu dan keinginan yang ingin dipenuhi. Oleh yang demikian, golongan yang lebih cenderung kepada hiburan hedonistik ialah golongan yang lebih muda, kerana keinginan diri untuk berseronok telah menjadi salah satu matlamat hidup mereka. Perkataan hedonism ini berasal daripada dua perkataan yang berbeza, iaitu hedon dan ismi. Hedon bermaksud kesenangan yang berasal daripada Greek, manakala ismi ialah suatu sikap atau kepercayaan. Dasawarsa ini, ideologi hedonisme tanpa kita sedari telah menyusup masuk ke dalam masyarakat kita, terutamanya golongan muda, iaitu remaja dan golongan belia. Antara faktor tersebarnya budaya ini ialah media massa.
dan kumpulan yang terdedah dengan corak hiburan seperti muzik, lagu, filem, dan internet ialah remaja. Remaja cenderung untuk meniru, untuk mencuba benda baru yang tidak kira yang boleh membawa pengaruh positif ataupun negatif. Lihatlah anak remaja kita masa kini, tidak lari juga yang dewasa telah menampakkan kesan-kesan apabila hiburan hedonistik ini menyusup masuk dan bertapak menjadi persib dalam kalangan masyarakat kita. Anak-anak muda kita terpengaruh dengan budaya barat yang sibuk mengejar populariti sehingga hilangnya budaya ilmu. Tidak dapat dinafikan di dalam diri setiap manusia pasti ada sosok seorang yang dijadikan sebagai idola. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan hiburan hedonistik, mereka terlalu takjub sehingga akan memuja kepada idola mereka. Kesan yang lebih teruk berlaku apabila idola tersebut membawa unsur yang tidak baik. Di samping itu, budaya hedonistik mempunyai implikasi lain seperti wujudnya insan berhati keras, sentiasa melakukan keseronokan dan sesat. Kewujudan kemewahan menukarkan hati ini menjadi rosak, maka terbinalah dinding memisahkan antara hati dengan hidayat. Hati ini akan sentiasa terpaut dengan segala jenis kesenangan dan menolak segala jenis kebenaran. Kesimpulannya, budaya hedonistik telah bertukar menjadi pegangan hidup yang secara asalnya merupakan salah satu aliran hidup manusia. Hanya disebabkan jiwa ini haus dengan keseronokan, maka ia menjadi matlamat hidup seseorang insan yang boleh menjadikan mereka sudah tidak peka lagi dengan hal yang lebih penting di sekeliling mereka.